Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hadirin sidang jamaah yang dikasihi, syukur kita pada Allah. Sekali lagi pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada kita semua untuk terus menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Semoga kita dalam keadaan faham bahawa kehidupan dunia ini adalah tumpangan buat sementara. Akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh kerana itu, jadilah kita orang yang bijak, bijaksana, bijak akhirat maknanya. Siapa orang yang bijaksana? Bijak akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata, orang yang bijaksana, orang yang dalam kehidupan dunia ini banyak menekan keinginan hawa nafsunya, tak turut nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat persiapan amal untuk mati. Ya. Yang kata siapa? Orang yang paling bijak dalam dunia yang kata. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib yakin, wajib yakin sabdaan Nabi, jangan ragu-ragu, jangan was-was. Ya. Yakin kalau Nabi kata yang bijak begitu, ya itu dia. Ya, tak ada yang lain. Jadi semoga pagi ini Allah buka minda kita, ya. Kita cuba kosongkan kita punya fikiran ni untuk kita masukkan sesuatu, ya. Jangan tutup, ya. Buka. Macam mana nak buka minda? Buka mata. Mata kena buka, baru mindanya terbuka, ya. Untuk kita duduk dengan niat untuk kita dengar dengan baik dan amal serta sampaikan. InsyaAllah Allah akan bagi kita kekuatan untuk melawan semua anasir-anasir jahat yang mengganggu kita untuk dengar dengan baik. Baik kitab, kalau orang tanya kita, pagi-pagi subuh
hari Ahad minggu pertama kuliah Ustaz Hanafi kita apa ya? Kita apa ya? Baik. Dalam iklan ada tulis kita apa? Kitab ini dipanggil kitab Al-Jauhar Al-Mauhub, ya. Kita apa? Al-Jauhar Al-Mauhub. Kalau sambungkan Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Permata kurniaan yang indah maknanya, ya. Jauhar ni apa? Permata, Al-Mauhub ni kurniaan yang indah. Maknanya pagi ni saya bawa sabri permata, ya. Permata bukan sembarang permata, ya. Permata ni satu bentuk kurniaan daripada Allah. Bila kata permata, benda kita faham benda yang sangat bernilai dan berharga, ya. Orang yang bijaksana saja yang pandai menilai sebiji permata, dan siapa yang dapat dia akan rasa sangat beruntung, betul. Dan permata yang dimaksudkan di sini ialah agama Allah inilah. Kita duduk sini nak dengar urusan agama, betul. Kuliah-kuliah ni benda yang disentuh ialah agama. Jadi agama ni seumpama permata, bahkan lebih bernilai daripada permata lagi agama ni. Kalau orang tu ada beribu-ribu permata tapi tidak ada agama, tak ada nilai juga hidupnya. Betul. Jadi kita orang bijaksana perlu faham bahawa agama ini nilainya mengatasi segala-galanya, ya. Bahkan seluruh dunia ini pun tidak boleh dinilai, ya. Nak dibanding dengan agama yang Allah beri pada kita saat ini. Itu maksudku, permata di situ nak fahamkan kita benda yang bernilai iaitu agama. Wa munabbihatil qulub itu apa? Yang menjagakan hati-hati yang lalai. Penyakit kita ni apa? Penyakit kita ni banyak lalai. Betul? Ke banyak ingat? Banyak lalai dari ingat kita ni. Dalam solat yang 10 minit itu, yang patut ingat Allah pun kita tak ingat Allah. Betul? Jangan cerita yang luar solat. Dalam solat yang patut ingat Allah pun kita tak ingat. Allahu Akbar. Ini kualiti kita. Ya. Nak bagi tahu banyak lalai. Jadi agama ini nak mengingatkan kita ni. Permata yang dikatakan agama itu menjagakan, maknanya ingatkan, sedarkan kita, bangunkan kita daripada kelalaian. Tersentak. Oh, baik tersentak dahulu. Itu lebih baik daripada nanti mati baru tersentak. Ya. Baik masa hidup tu tersentak dah, teringat dah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Banyaklah lalai rupanya aku ni, ya. Biar tersentak. Jadi duduk kuliah ni kena sampai tersentak ni. Ya. Maknanya menjagakan hati yang lalai ni. Kalau duduk kuliah subuh ni tak dapat apa-apa ini, ada masalah ini. Ya. Jadi insya-Allah, ya, moga-moga ada sedikit yang kita boleh ambil buat bekalan kita untuk menerusi kehidupan dunia yang sementara sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tajuk kita masih dalam bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Ini di sini disebut adab-adab orang belajar, ya. Kita ni pelajar ke apa ini?
Dia ada dua, satu pelajar, satu pendengar. Mana satu nih? Ah, pelajar ke pendengar nih. Kalau saya menghukum tuan-tuan semua adalah pendengar. Ya, tapi kena jadi pendengar yang baik, ya. Ah, dalam hadis ada sebut, ya. Kalau tak jadi orang yang belajar, paling kurang jadi yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Belajar pun tidak, dengar pun tak mau. Ya. Masa di Nurujana, saya tanya, apa beza orang mendengar dengan belajar? Ada jemaah jawab, bezanya katanya orang belajar ni dia mencatat, ya, ada buku, ada nota, catat. Namanya belajar, kan? Dulu belajar kan begitu, catat apa yang dicakap, ya. Satu saya hukum tuan-tuan ni pendengar, ya. Namun ada kelebihan orang mendengar juga. Syaratnya dengar dengan baik, ya. Maksudnya kalau kita jadi pendengar pun kita dalam kategori orang yang menuntut juga. Baik, setengah daripadanya membesarkan ilmu dan ahlinya dan membesarkan gurunya. Besarkan gurunya maknanya bukan ada sampai menyembah dah, ada. Membesarkan guru ni hormat, itu kan adab, ya, betul. Hormat orang yang menyampaikan ilmu pada kita, hormat pada orang yang lebih tua daripada kita, itu kan adabnya dalam agama. Jadi membesarkan guru maknanya hormat, memang selayaknya dia mendapat kehormatan itu, ya, sebagai satu orang guru. Kita sebagai murid, ya, yang mengambil ilmu daripada guru, kita kena ada sifat, ya, sebagai satu orang murid, ya. Macam mana saya perlu menghormati guru itu. Itu penting. Dan setengah daripadanya membesarkan dia termasuk dalam menghormati adab kepada guru, ilmu dan ahlinya ialah yang pertama, jangan berjalan di hadapannya guru. Pernah tengok, ya? Kalau tengok di Indonesia itu lagi dahsyat dia bab hormat guru ni, betul, ya? Pernah tengok video-video tu. Gurunya jalan tu semua duduk gini, berdiri semua, ya. Kalau gurunya jenis slow jalan itu dah tua, ya. Murid belakang ni ramai ni, tak berani seorang pun nak lintas depan. Sampai jam belakang. Kenapa tu? Apa benda itu? Tengok gurunya kat depan jalan lambat gitu. Ha, tak berani nak lintas. Jangan berjalan di hadapannya. Itu termasuk dalam adab. Ya. Yang kedua, jangan duduk pada tempatnya. Orang dulu-dulu kalau tempat guru ni, uish, macam ibarat tempat keramat ni. Ya, tak. Lebih daripada daulat raja-raja lagi, macam mana tempat sultan raja, tak boleh sembarang orang duduk, betul, kursi sultan, ya. Begitulah guru. Bahkan kalau kita tengok sirah ulama-ulama ataupun raja-raja sultan dahulu sangat menghormati guru-guru ni, ya. Zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, satu orang khalifah Islam, anaknya dihantar mengaji dengan pengguru. Memang Harun ar-Rasyid ini terkenal dengan khalifah dan juga orang bukan khalifah kosong, maknanya berilmu, ya. Dulu Sultan Selangor kita, Sultan Sulaiman, ya, satu orang alim, betul.
Dia sultan, dia pun alim. Seperti Harun Ar-Rasyid ini. Jadi anaknya dihantar mengaji dengan tuan guru. Satu kali dilihat anaknya ini menyiram air wuduk pada gurunya, ya, menyiram kaki, ambilkan wuduk gurunya, disiramkan kakinya. Maka Harun Ar-Rasyid melihat itu, Harun Ar-Rasyid marah. Dia dengan marah ni betul ke tak betul? Anaknya siram tangan kanan, ya. Tangan kiri tak buat apa-apa maknanya. Harun Ar-Rasyid marah gurunya. Kata dia, kenapa kamu tak suruh anak saya ini sebelah siram tangan, sebelah gosok kakinya? Patutnya anak saya kena buat begitu. Gitu. Ini mengajar adab, ya. Jadi antara adabnya apa? Jangan duduk pada tempatnya. Yang ketiga, jangan memulai perkataan. Kalau nak bercakap dengan guru-guru kita, ya, minta izin itu lebih baik, ya. Boleh saya bercakap? Minta masa, gitu. Ya. Itu adabnya. Yang keempat, jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya, melainkan dengan izinnya atau redanya. Sampai begitu sekali, ya. Kita ni di Malaysia, Indonesia, kita sama lebih kurang, ya. Adab ini, kesopanan ini tinggi, betul, ya. Kita ni hidup diajar adab dan kesopanan hidup, ya. Jadi kalau orang Nusantara ini tidak beradab dan tidak sopan ini kurang dapat ajar dia panggil, ya. Kurang dapat ajaran, ya. Ataupun kurang dididik maknanya. Atau kasarnya kurang ajar, ya, betul. Nah, kenapa dipanggil kurang ajarnya? Sebab kurang adab sopannya, dipanggil kurang ajar, dia kata. Jadi yang diajar, yang dididik itu jadi orang yang beradab dan bersopan, ya. Jangan bertanya akan dia guru masalah pada ketika ia sedang agak jemu, ya. Maksudnya guru kita tak sedia untuk menjawab ada ketika-ketika waktunya kita lihat. Jadi satu orang murid ni dia kena peka. Peka ke peka? Eh? Peka ke peka yang betul? Dua-dua betul. Ha. Dia kena peka tentang keadaan guru dia. Dia tahu bila waktu sesuai, bila waktu tak sesuai nak bertanya, ya. Jangan semua waktu dia tibai dia tanya guru dia. Lepas tu gurunya tak nak jawab dengan baik, koyak dia. And tak betul lah begitu, ya. Jadi satu orang murid dia tahu waktu guru dia bila waktu sesuai ditanya ataupun tidak. Yang keenam, jangan diseru guru ini akan dia dengan namanya. Kalau mak ayah ini, kita gelar dia ibu bapa jasad. Faham, ya? Maknanya apa? Dengan sebab mak ayah kita lahir ke dunia. Tapi guru ini, yang mak ayah kita hantar untuk kita belajar itu, kita panggil ibu bapa rohani kita. Yang beri input rohani dalam, isi dalam tu, betul? Jadi nilai hormat guru sama dengan nilai hormat mak ayah. Bila kita belajar tu, anak kita tu kita amanahkan sebagai pengganti
Mak ayah kita hantar anak kita di satu tempat, guru itu sebagai pengganti mak ayah kita. Hormatnya kena sama. Macam mana hormat mak ayah, begitu wajib hormat guru. Ya. Dan musibah ataupun bala yang diterima pada kita apabila tidak menghormati guru pun sama. Apabila kita tidak menghormati mak ayah, sama. Kalau siapa yang mendurhaka pada ibu bapa itu, dia punya balasan ataupun azabnya cash Allah bagi. Di dunia lagi Allah akan tunjuk. Begitu juga kalau kita tidak menghormat ataupun menderhakai guru, Allah bagi cash juga, tunai juga di dunia. Sebab sama. Macam mana dengan mak ayah tak boleh sebut, tak boleh panggil dengan namanya, begitu juga guru tidak boleh dipanggil dengan namanya. Seperti jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Macam mana ibu bapa tak boleh dipanggil dengan namanya, begitu juga guru. Itu adabnya. Adab ini apa ya? Dulu saya pernah sentuh di sini. Adab tu apa? Adab tu akhlak. Ya. Adab itu akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah din, agama. Ya. Adab, akhlak, agama. Agama duduk tinggi, duduk atas. Agama ni yang menyebabkan manusia mulia. Betul? Kita ni kalau tak ada agama, kita tetap dalam kehinaan kita. Bahkan Quran sebut lebih hina daripada binatang lagi kita ni, kalau tak ada agama. Ya? Tengok Arab Jahiliyah ketika sebelum datangnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Apa berlaku? Arab Jahiliyah zaman sebelum Nabi datang, setelah Nabi Isa itu, kurang lebih 500 tahun tidak ada Nabi diturunkan. Sampailah Allah datangkan baginda Nabi SAW. Ketika itu di kota Mekah, ada 360 biji berhala. Cuba bayangkan. Keliling Kaabah tu, ada 360 berhala. Buat apa tu? Mereka tawaf Kaabah itu. Lelaki tawaf siang, perempuan tawaf malam. Dalam keadaan tidak berpakaian. Itu kata lebih teruk daripada binatang. Nampak? Ini. Kenapa? Tidak ada agama itu. Nampak tak? Jadi apabila Allah datangkan Nabi, Nabi bawa agama pada mereka. Mereka kenal Allah. Dengan sebab itu mereka ni mulia. Sahabat-sahabat jadi orang paling mulia dalam sejarah dunia. Tidak ada satu golongan manusia yang lebih mulia selepas para Nabi, melainkan golongan sahabat-sahabat ini. Betul? Ini termasuk dalam akidah ya. Golongan yang paling mulia, yang terpilih selepas para Nabi ialah para sahabat. Kena yakin. Tak boleh ragu-ragu. Nabi didik dengan akhlak agama. Mereka jadi orang yang berakhlak. Mereka jadi orang yang beradab. Agama, akhlak, adab. Apabila bercakap pasal adab ini bermakna kita bercakap pasal akhlak. Kita mulia ni sebab kita ada akhlak. Ya. Sebab itu kalau orang tak ada akhlak ni kita panggil dia apa? Biadab. Biadab ini. Beadab maknanya. Tak ada adab. Panggil jadi biadab. Ya. Tidak berakhlak. Ya. Jadi kalau kita bercakap pasal adab ni, kena apa ustaz cakap adab pula ya? Adab ni benda tinggi. Akhlak.
Kalau orang tidak ada akhlak ni kita panggil tidak ada adab. Orang ada adab ni orang ada akhlak. Orang ada akhlak ni orang ada agama. Gitu. Kalau bercakap tentang adab ini, maknanya kita sedang cakap benda yang besar, iaitu agama tu. Nilainya besar. Pasal tu kalau cakap pasal adab ni kita dengar, benda besar ni, benda agama ni. Ya. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Ini kita pesan pada diri kita, anak cucu kita yang mengaji, belajar, kita sendiri pun kena ambil berat. Bukan saja gurunya yang kita hormati, tapi kitab yang dipelajari pun perlu kita beradab. Terutama kitab agama. Kalau buku matematik, sejarah, apa lagi? Sains. Kita lempar gitu pun tak ada masalah. Betul? Tapi kitab boleh lempar begitu? Jangan. Ya. Itu adab. Apa dia? Pertama, jangan mengambil akan dia kitab, melainkan dengan wudu. Nampak? Nak pegang dia tu pun kitab ya. Ini bukan Quran. Quran dah faham dah, betul? Ini kitab, bila kitab agama ni benda yang berkait dengan Quran itu sendiri. Belajar fiqh, belajar hadis, belajar kitab apa pun, dia berkait dengan Quran itu. Jadi hormatnya sama dengan menghormati Quran. Macam mana Al-Quran perlu diambil dengan berwuduk, begitu juga kitab-kitab agama ini perlu diambil, disentuhnya dalam keadaan berwuduk. Itu adab ya, tinggi ya. Kerana apa? Kerana bahawasanya ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan wuduk itu pun nur juga cahaya. Maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wuduk. Itu alasannya. Kenapa perlu menyentuh kitab-kitab ini dengan keadaan berwuduk. Itu penting ni. Surah kalau kita apa? Surah Yasin ya. Sentuh surah Yasin perlu wuduk tak? Sentuh surah Yasin perlu wuduk ke? Tak perlu, tak surah Yasin aja. Quran aja perlu wuduk, yang lain tak perlu dia kata. Itu kurang adabnya dia panggil. Okey, kalau cerita hukum lah ya. Sentuh surah Yasin tanpa wuduk haram tak? Tak haram, betul. Habis itu kalau tak haram boleh buatlah. Gitu. Tak haram, okey je buatlah, okey. Itu segi hukum begitu kita nilai. Tapi segi adab, kamu ada masalah. Kalau segi hukum tadi selesai, ya betul, pakai sentuh Yasin tanpa wuduk tak apa, boleh. Tapi segi adab, kamu menyentuh tanpa wuduk, kamu ada masalah. Nanti dengan sebab kamu sentuh Yasin tanpa wuduk itu, dengan keadaan kamu memandang rendah ataupun memandang lebih kurang, Yasin aja. Itu mendidik kamu nanti sampai ke tahap Quran pun akan kamu sentuh tanpa wuduk. Faham ya? Sebab surah Yasin itu di dalamnya satu surah yang berkaitan dengan Quran itu juga. Betul? Ke benda lain? Ya. Sebahagian daripada Quran itu Yasin. Jadi lebih baik kita berjaga, mengambil berat. Itu lebih baik. Yang kedua, jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Lunjur kaki. Kalau lunjur kaki ke arah kiblat haram tak? Lunjur kaki arah kiblat. Kalau ikut hukum tak haram. Tapi kalau adab, kamu ada masalah nih dengan adab. Melunjur kaki ke arah kiblat itu segi adab elok ke tak elok? Tak elok. Betul. Ya.
menghadap kiblat ni satu benda penting dan ada kelebihannya. Pasal itu sehinggakan sembahyang itu kalau tak menghadap kiblat tak sah. Cuba bayangkan. Padahal menghadap saja. Kalaulah menghadap kiblat itu tak penting. Kalaulah menghadap kiblat itu tidak ada something apa-apa. Sebab ada sesuatu lah yang menyebabkan sehingga kamu solat tidak menghadapnya, tak sah solat kamu. Sampai begitu sekali. Nampak? Dia ada kesan. Ada kesan. Menghadap kiblat ni ada kesan. Sehingga dalam hidup kita pun, kalau banyak kita hidup menghadap kiblat, pun ada kesan juga. Berbanding dengan satu orang yang hidup dia kurang menghadap kiblat. Sehingga orang yang belajar, kalau dia belajar, dia mutalaah buku dia, kitab dia, ya, dalam keadaan menghadap kiblat, dengan satu orang yang belajar mutalaah kitab buku dia tanpa menghadap kiblat, pun ada kesan pada budak dua orang ni. Ya, ada kesan, bukan tak ada. Ini dah ada kajian. Ya, dua-dua bagus. Yang membezakan dia menghadap kiblat atau tidak aja, pun ada kesan. Jadi jangan menghunjurkan kaki kepadanya kitab. Ya, kitab ni benda-benda mulia. Jadi melunjurkan kaki ke arah seperti juga Quran, boleh lunjur kaki pada Quran. Kan tidak beradab gitu. Dan yang ketiga, jangan menghantarkan atasnya sesuatu. Atas kitab, atas Quran, atas hadis, atas apa-apa kitab agama, jangan letak sesuatu. Walaupun sebatang pen ni. Jangan letak atas dia. Ini kurang adab namanya dengan kitab. Apatah lagi Quran. Hari ni Quran kita handphone atas Quran ni. Betul? Mana nilai dia ni? Ini benda yang kita tak berapa nak jaga. Yang kita rasa tak ada apa-apa ni. Sebesar-besar handphone tu atas Quran. Mana nilainya? Ini kena jaga ni. Jangan ambil lebih kurang. Ada kesan tu. Dan kebanyakan memang rata-rata hari ni orang tak jaga dah. Surah Yasin tu, dia letak di lantai ni. Berlaku tak? Kita lihat dalam keadaan tak bersalah. Surah Yasin di atas lantai. Mana adab kita? Sebab itu Allah tarik ni. Sebab kita kurang adab, Allah tengok kita begitu, seolah-olah Allah lihat kita, kamu ni tak layak untuk aku bagi faham agama ni. Tak menjaga adab. Ya. Sebab tu kefahaman agama Allah tarik daripada kita. Sebab adab-adab yang kita seperti itu, kita tak berapa jaga. Jangan berlaku di surah Haji Maksum ya. Surah Yasin di atas lantai tidak berlaku ya. Jangan sampai berlaku. Sebab banyak tempat kita lihat berlaku ni. Surah Yasin atas lantai je. Ya. Jangan. Paling kurang letaklah atas betis kita. Ya. Jangan letak depan gitu je macam tak ada apa-apa. Jangan begitu. Ini benda penting ni. Kalau nampak ada di mana-mana berlaku, kita dengan rasa hormatnya pergi ambil, letak dia. Secara tak langsung kita mengajar dia, mengajar orang tu adab. Ya. Ini benda besar ni, bukan benda kecil ya. Ada kesan dalam hidup kita ni. Okey, sikit lagi. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu, membesarkan taulannya yang bersekutu pada menuntut ilmu. Maknanya sesama kita, rakan-rakan seperjuangan menuntut ilmu, sesama kita ini ahli qaryah yang mendengar sama-sama majlis ilmu, kena saling hormat, menghormati, memuliakan sesama kita. Bukan merendahkan, menghina dan sebagainya. Membesarkan taulannya. Ya. Muzakarah dengan mereka.
Tadi pagi kita kuliah apa, saya macam tak faham sangat lah. Tersengguk-sengguk tadi. Ya, dengar tak dengar je. Takut salah faham apa tadi ustaz cakap. Ya, kita tanya kawan kita. Jangan kita tanya, oh, kau pun sama macam aku tersengguk juga. Maksudnya kita muzakarah semula apa yang kita dengar tadi, ya. Hormat taulan kita, ya. Jangan hina dia dan memeliharakan daripada perangai yang keji-keji dan menjauhkan dia. Sifat perangai akhlak tidak berakhlak ni antaranya benda-benda keji daripada mulut kita, perkataan yang menyakiti saudara kita termasuk dalam perkara keji, ya. Tangan kita menyakiti saudara kita pun termasuk dalam perkara yang keji. Perkara ni pun perlu jaga, ya, sesama kita, kerana bahawasanya ia adalah anjing maknawi, ya. Maksudnya sifat-sifat keji ini dalam diri satu orang beriman dan satu orang yang berilmu tidak patut ada, tak boleh sekali duduk. Kalau ada itu macam sifat itu seperti anjing. Ya. Dia ibaratkan macam anjing. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing ataupun rupa-rupa binatang, gambar-gambar. Dan senyap menuntut ilmu itu dengan wasitah malaikat. Ilmu tu sampai pada kita melalui perantaraan malaikat, betul? Wahyu Nabi daripada Jibril tu, perantaraan tu ada. Malaikat tu terlibat. Jadi termasuklah ilmu yang kita dengar pagi ni pun ada wasitah. Ada wasilah dia. Malaikat itu. Jadi apabila ada anjing, sifat-sifat keji dalam hati kita ibarat macam anjing itu, malaikat pun tak ngam. Tak boleh. Ya. Sebab ada sifat-sifat tu. Maknanya sifat itu tidak layak bagi satu orang penuntut ilmu macam kita ni. Sifat keji ni. Dengki, hasad, benci, iri hati. Itu seperti anjing diibaratkan. Okey, sentuh terakhir sikit lagi. Last sampai. Masalah gambar. Nak dengar tak ni? Gambar. Rumah kita kan banyak gambar kan? Betul? Baik. Saya cakap daripada sudut mazhab kita Syafi'i, ya. Kalau mazhab Hanafi lagi agak keras. Apa-apa jenis gambar tak boleh dipaparkan di dinding rumah. Itu mazhab Hanafi. Haram. Nak ambil yang tu bagus juga. Boleh? Ambil yang tu je senang. Mazhab Hanafi agak keras. Ya. Tujuannya dia mengambil demikian nak mengelak daripada tersasar kita ni. Ambil yang keras terus biar selamat maknanya. Tapi Syafi'i agak ringan sikit dalam bab ini. Dengan elok-elok ni, bab gambar ni, setuju tak setuju, nak buat tak buat itu tanggung sendiri, ya. Segi hukum pun menggantung gambar ini harus sahaja. Faham, ya? Hukumnya harus. Jangan cakap sunat pula. Gantar gambar ni sunat, dapat pahala. Tak betul. Harus. Harus maknanya apa? Buat pun boleh, tak buat pun lagi okey. Maknanya gitu kan. Harus saja. Ingat hukumnya dulu. Harus. Kalaulah harus, jangan beria-ia pula nak gantung. Sebab hukumnya harus saja. Ya. Sehingga ada maslahat tertentu yang perlu kita jaga. Contoh kawan kita ni banyak orang mazhab Hanafi contohnya. Jadi nak mengelakkan, nak menjaga hati mereka tu nak datang rumah kita dengan gambar tergantung-gantung tu. Kita nak menjaga hati dia, kita elakkan. Faham tak? Sampai begitu juga nak menjaga hati saudara kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita harus
Dan ada syarat gambarnya macam mana. Gambar yang dibolehkan ini bukan gambar penuh ya. Nak mudah fahamnya, sekira-kira kalau gambar tu dimasukkan roh, tak hidup. Gambar setakat mana agak-agak? Ha. Itu dia punya nilai gambar tu. Nak tahu gambar tu setakat mana boleh. Kalau masukkan roh tak hidup. Setakat mana? Setakat mana, setakat itulah yang diharuskan. Bukan gambar full body penuh. Tu kalau masuk roh tu hidup selalu. Ya, boleh faham? Itu masalah gambar. Dalam mazhab Syafi'i kita. Harus sahaja hukumnya dan ada syarat dia gambarnya macam mana. Ya. Okey, boleh ya? Jadi tidak perlu beria-ia menggantung gambar lah ya. Kalau rasa macam tak sesuai ni, simpan lagi dalam almari ya. Itu lebih selamat insya-Allah. Ya, boleh ya insya-Allah ya. InsyaAllah cukup dulu untuk pagi ini sampai di sini. Semoga Allah bagi taufik pada saya dan kita semua. Apa yang kita muzakarah dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiban wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته